Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua anak murid cikgu tahun 4. Alhamdulillah hari ini dapat kita sambung sesi PDPR kita. Jadi memandangkan awak semua dah dapat buku teks, cikgu harap semua dah dapat buku teks. Tolong ambil buku teks matematik tahun 4 dan hari ini kita akan mula belajar unit 1. Iaitu nombor dan operasi. Jadi cikgu harap di akhir pengajaran cikgu hari ini semua akan dapat mengenal dan menulis nombor hingga 100,000. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu akan tunjukkan awak beberapa contoh nombor di dalam kehidupan kita. Jadi kita nak mengenal nombor dulu. Cikgu tunjukkan beberapa contoh. Awak dapat bayangkan tak berapa jumlah kalau cikgu cakap 10,000? Dapat tak bayangkan macam mana jumlah 10,000 tu? Berapa banyak 10,000 tu? Okey, cikgu tunjukkan contoh dulu. Baik. Ini ialah jumlah murid SK Bandar Tinam. Jumlah murid SK Bandar Tinam ialah seramai lebih kurang 1,300 orang murid. Ramai. Sekolah kita ni antara sekolah yang mempunyai murid paling ramai di Keluang. Okey, ni cikgu rasa semua kalau budak-budak lelaki dia tahulah ni. Motor ni Y suku. Motor Y suku ni berapa harga dia? Harga motor ni lebih kurang 10,000. Mahal ke murah tu? 10,000. Okey. Okey, contoh seterusnya ialah kereta Myvi. Kereta Myvi ni harga dia 50,000. Kalau beli Y suku dapat 5. 5 Y suku sama dengan satu harga Myvi. Okey, yang ini pula ialah harga untuk sebuah rumah kos sederhana. Harga dia lebih kurang 80,000. Dan yang terakhir sekali, ini ialah Stadium Bukit Jalil. Stadium Bukit Jalil. Dan Stadium Bukit Jalil ni boleh memuatkan, kalau penuh ni semua, tengok ni, ini semua penuh ni. Tengok bola ni. Kalau penuh, dia boleh memuatkan 90,000 penonton. Okey, jadi cikgu harap awak dapat faham contoh-contoh yang cikgu bagi dan awak dapat gambarkan nombor-nombor tu. Berapa banyaknya, kalau 10,000, 50,000, 100,000, maknanya kalau 100,000 dia mesti lebih dari kapasiti Bukit Jalil ni lah. Lebih ramai lagi. Okey. Baik. Kita masuk kepada pengajaran seterusnya iaitu menyebut nombor. Dekat sini cikgu ada satu nombor. Cikgu ada satu nombor kat sini dan kita akan belajar macam mana cara untuk kita sebut nombor ni. Okey. Baik, pertama sekali cikgu ulang kaji sikit. Nama-nama rumah pada setiap nombor. Baik, yang paling kecil sekali dekat sini ialah rumah Sa. Yang kedua ialah puluh, ratus, ribu. Baik, masa awak darjah 3 dulu awak belajar sampai sini je, sampai ribu. Tapi untuk tahun 4 kita naik satu lagi, kita tambah satu lagi rumah iaitu puluh ribu. Baik, macam mana cara nak baca nombor ni? Baik, cikgu terangkan Baik, pertama sekali kita kira dari rumah Sa, kita kira 3 rumah. 3 rumah. Okey. Sa 1 2 3. Dia sampai habis dekat ratus. Baik, selepas awak kira 3 ni sampai rumah ratus, kita buat satu garisan pemisah. Kita buat satu garisan pemisah. Maknanya sampai ratus ni, ratus, kita buat satu garisan pemisah. So, 1,000 dengan 10,000 dah masuk tempat lain. Dia masuk bilik lain. Ini satu bilik, ini satu bilik yang lain. Okey. Di atas garisan ni letak 1,000. Letak 1,000. Okey, baik. Sekarang baru boleh kita baca dengan mudah. Baik. Ikut cikgu. Okey, sekarang kita baca nombor ni.
Kita baca nombor yang pertama ni. Nombor pertama ni ialah 23. 23, tapi lepas tu terus sebut ribu. 23,000. Lepas tu dah senang lah yang belakang ni. Yang belakang ni awak dah tahu dah. Terus sahaja. Sambung. 467. Baik. Yang cikgu tunjuk cara ni, ini ialah untuk pengenalan. Untuk pengenalan. Untuk kita baca mula-mula. Nanti bila awak dah pandai, awak dah biasa dengan nombor ni, dah tak payah buat dah semua ni dah. Awak dah tahu dah. Okey? Dan kena ingat, puluh ribu sehingga rumah 10,000, dia mesti ada 5 nombor. Dia mesti ada 5 nombor. Tak boleh kurang. Kalau ribu ada 4. Macam ini 3,467. So, ni ada 4 je. Tapi bila ada 10,000, dia mesti ada 5 digit. Okey? Baik, kita tengok contoh seterusnya. Okey. Kita ada nombor 5, 8, 0, 1 dan 7. Siapa pandai baca? Cuba dulu. Okey, caranya sama sahaja macam cikgu cakap tadi. Kira 3 dari belakang. 1, 2, 3. Buat satu garisan. Atas garisan tu letak ribu. Kemudian kita dah boleh terus baca. Jadi baca ni. 58. Ni ialah 58,000. Okey. 58,000. Okey. Baca ni. Sebut tak ratus? Takkan nak baca 58,000 ratus ataupun 58,000 sifar ratus. Jadi kalau sifar ni tak payah sebut. Tinggal berapa belakang ni? Tinggal 17. Okay, so jawapan dia ialah 58,017. Okey. Satu contoh lain. Satu contoh yang terakhir. Okey, cikgu bagi masa untuk awak cuba baca nombor ni. Okey, siapa jawab 70,008, dia betul. Tahniah, bagus. Jadi caranya sama saja. 1, 2, 3. Selepas rumah ratus, selepas kita kira 3 kali, selepas rumah ratus ni kita letak satu garisan. Atas garisan tu kita letak ribu. Jadi cara baca dia ialah 70,008. Jangan sebut 70,000 sifar ratus, sifar puluh 8. Tak ada. Kalau awak sebut nombor yang belakang ni pun awak sebut 8 sahaja. So, 70,008. Cikgu ulang lagi sekali. Jawapan dia ialah 70,008. Cikgu harap semua faham cara untuk kita sebut nombor. Baik. Kita sambung. Sekarang cikgu nak ajar untuk kita tulis nombor pula. Dia terbalik. Tadi dia bagi nombor, kita kena eja. Kita kena baca. Sekarang ni dia dah bagi dah perkataan. Kita kena tulis pula nombor dia. Baik. Macam mana caranya? Cara langkah pertama ialah kita cari dulu dekat perkataan ni, dekat nombor ni, dekat mana ada tulisan ribu. Baik, dekat sini kan. Cikgu dah bulatkan kat sini ribu. Lepas tu kita buat garisan selepas tu. Jadi kita bahagikan dua pula macam tadi sama. Selepas ribu sahaja kita terus buat garisan satu kat situ. So kita bahagikan dua. Lepas tu terus saja kita tulis 24,000. Yang belakang ni 381. Okey. Contoh seterusnya 95,016. Siapa tahu? Cuba tulis dulu. Tengok betul tak jawapan awak. Okey. Cuba tulis. Ingat lagi tak apa yang cikgu ajar macam mana cara kita nak tulis nombor? Contoh tadi. Okey, yang pertama cari dulu dekat mana ada perkataan ribu. Dekat sini ribu. Okey, bulatkan dekat situ. Lepas ribu ni nak buat apa? Buatkan garisan. Selepas tu baru boleh kita tulis 95,000. Tulis 95 kat sebelah dia. Tu 95. 16. Okey, 16.
Baik, dekat sini cikgu nak ingatkan anak-anak murid sekalian, tolong tulis sifar dekat rumah ratus. Ratus dia tak ada tulis dekat sini kan? Dia ada 16 sahaja. Tapi awak kena tulis sifar. Kenapa? Sebab 95,000 dia mesti ada 5 digit. Yang ini betul. Okey, cikgu tunjuk contoh yang salah. Okey, cikgu tunjuk contoh yang salah. Okey, dia dah buat macam ni. Okey, dia dah tulis 95, dia terus tulis 16 je. Baik. Sekarang nanti ini jadi apa ni sekarang? Sekarang ni nanti jadinya 9,516. Sedangkan soalan dia ialah 95,000. Okey? So 16 kena ada letak sifar dekat depan dia sebab ratus tidak ada. So kena tulis kat sini sifar. Baik, contoh terakhir, yang ni salah. Jangan buat macam ni. Ni ramai yang salah. Kalau salah ni ramai yang salah ni. Nanti macam ni. Sebab dia terus ambil 16 terus saja. Okey? Cikgu harap anak-anak murid cikgu tak salah untuk buat soalan ni. Baik, contoh terakhir ialah 60,007. Okey. Pertama, kita cari kat mana ada perkataan ribu. Lepas tu buatkan dia punya garisan. Baru boleh kita tulis 60. Baik, sebelah ni nak tulis 7 sahaja ke? Betul tak? Kalau awak letak 7 saja dekat sini, betul tak? Okey, ni jawapan dia. 7. Sifar untuk ratus, sifar untuk puluh, 7 untuk sa. Ini yang betul. 60,007. Jangan buat macam ni jangan buat macam ni. 60 dan betul sebelah dia letak je 7. Betul ke salah? Salah lah sebab ni kalau awak baca balik dia akan jadi 607 sahaja. Salah. Jangan buat macam ni. Okey. Okey, jadi dah habis dah. Cikgu dah ajar. Yang pertama cikgu dah ajar untuk mengenal nombor dan seterusnya cikgu dah ajar untuk menulis nombor, membaca dan menulis nombor. Baik, ini ialah latihan di dalam buku teks pada muka surat 3. Uji diri. Cikgu nak awak buat nombor 1, 2 dan 3. Baik, nombor 1 ni soalan ni ialah sebut sahaja, sebut. Minta tolong ayah atau mak dengar awak sebut betul ke salah, sebut. Baik. Nombor 2 dengan nombor 3 awak kena tulis di buku latihan. Nombor 2 tulis nombor dalam perkataan. Dia dah bagi dah nombor, awak kena tulis dalam perkataan. Ingat lagi tak cara dia? Kira yang belakang ni. 1, 2, 3. Lepas tu buat garisan. Atas tu tulis ribu. Cikgu bagi contoh lah untuk 2A ni. 2A ni jawapan ni berapa nanti? 47,293. Awak boleh rujuk balik video yang cikgu bagi ni. Dan yang ketiga ialah dia terbalik. Dia dah bagi pula dalam perkataan, dia suruh tulis dalam angka. Cara dia macam mana? Cari dulu perkataan ribu. Cari perkataan ribu, lepas tu buatkan garisan, baru tulis nombor dia. Okey. Cikgu harap semua dapat buat latihan ni. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.